Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, bahawalah usul undi tidak percaya baru anak jantan. Muhyiddin tak letak jawatan bila Perikatan Nasional kalah teruk di Johor, Melaka. Sikap abang besar Punca Pakatan Harapan, Barisan Nasional kalah teruk. Ahmad Zahid perlu letak jawatan. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun selesai mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan bagi penggal kedua pada Isnin. Aminuddin mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir di Istana Besar Seri Menanti di sini kira-kira jam 4.15 petang. Turut menyaksikan istiadat itu Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud bersama dua anak anda baginda, Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridwadin dan Tunku Zain Albidin. Dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, Aminuddin berjaya mempertahankan kursi Dewan Undangan Negeri Sikamat. Menerusi saingan 4 penjuru, ahli Parlimen Port Dickson itu menang dengan majoriti 2,662 undi. Aminuddin memperolehi 12,730 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Ahmad Raihan Muhammad Hilal yang mendapat 10,068 undi serta dua calon bebas iaitu Bujang Abu 83 undi dan Muhammad Hafiz Baharudin 339 undi. Seorang peguam menyalah pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin susulan desakan dari parti itu yang meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan atas alasan pilihan raya negeri menunjukkan referendum rakyat menolak kerajaan perpaduan. Pengerusi Kanun Amanah Dr. Zulkarnain Lokman dalam hantaran di Facebook berkata, beliau sebagai pengamal undang-undang pun tidak pernah tahu ada peruntukan di dalam perlembagaan yang menyebut tentang referendum sedemikian. Katanya, kita yang bertukus lumus belajar ilmu perlembagaan pun pening dengan orang politik yang reka cerita penglipur lara. Entah peruntukan mana dalam perlembagaan persekutuan yang sebut pasal referendum ini. Seingatnya, kali terakhir referendum ini digunakan adalah oleh Suruhanjaya Koblot waktu dia hendak pastikan sama ada rakyat Sabah dan Sarawak ingin membentuk Malaysia bersama Tanah Melayu dan Singapura dahulu. Kalau sebut tepuk atap itu lebih mudah difahami. Beliau juga mengingatkan Muhyiddin dan PN untuk mengikut perlembagaan dengan mengemukakan usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat. Beliau secara sinis berkata jika PM berani buat begitu, barulah dipanggil anak jantan. Katanya seperti mana yang Muhyiddin ini ingat, pada bulan Disember 2022 dahulu sudah ada usul undi percaya dikemukakan ke atas PM10. Alah waktu itu koma semua telah keluar Dewan Rakyat waktu pengundian. Nah, kalau lupa maka perlu diingatkan bahawa mengikut perlembagaan, cara yang sebetulnya adalah untuk mengemukakan usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat barulah jadi anak jantan. Kalau sekadar nak jadi pondan bercakap dalam Dewan Badminton, tak perlu rio dan kecoh untuk seru PM10 letak jawatan. Ini bukan cara anak jantan bertaruh. Sama juga dengan menggunakan kaedah surah akuan, kata Zulkarnain, ini adalah cara tebuk atap untuk orang penakut. Katanya, hadapi betul-betul dengan usul yang dibahaskan dalam Dewan. Seramai 96 calon yang bertanding kursi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri, 6 negeri terpaksa berputih mata apabila kehilangan wang deposit masing-masing. Situasi itu menyaksikan semua calon daripada Ikatan Demokratik Malaysia terpaksa melepaskan semua deposit mereka apabila kecundang dalam cubaan merebut tempat di 20 dun yang ditandingi parti itu. Sementara Perikatan Nasional pula menyaksikan 18 calon mereka hilang deposit seperti infografik dikongsi pengguna media sosial. Manakala Pakatan Harapan Barisan Nasional pula berjaya mengekalkan wang pertaruhan mereka. Setiap calon yang bertanding akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 12.5% undi daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira. Untuk rekod bagi undi popular keseluruhan pada PRM, PHBM berjaya peroleh 3,399,472 undi. Manakala Perikatan Nasional meraih 3,382,466 undi. Undi kepada kerajaan perpaduan lebih 17,006 berbanding Perikatan Nasional. Di tengah-tengah desas-desus berlaku krisis yang menolak Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno sebagai calon Menteri Besar Kedah, akhirnya adun jenerik itu sah telah mengangkat sumpah hari ini. Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah dilantik semula ke jawatannya selepas PM mendapat kemenangan besar iaitu 33 daripada 36 kursi DUN pada pilihan raya negeri Sabtu lepas. Sanusi melafaz sumpah memegang jawatan itu di hadapan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah di Balai Menghadap Besar Istana Anak Bukit. Beliau sebelum ini merupakan Menteri Besar Kedah yang dilantik dan mengangkat sumpah jawatan tersebut pada 17 Mei 2020 selepas mendapat sokongan majoriti ADUN ketika itu. Pada PRN kali ini, Muhammad Sanusi yang juga Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah
mempertahankan kursi Dun Jeneri yang disandangnya sebelum ini selepas menewaskan calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Kizzy Abu Kasim dengan majoriti 16,050 undi. Sementara itu, calon Menteri Besar Kelantan dilapor akan mengangkat sumpah di Istana Balai Besar pada jam 3 petang esok. Namun sehingga kini masih belum ada khabar dari Istana Terengganu bila majlis istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Terengganu akan dibuat. Muhammad Puan Azhar Kashim menganggap pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bersikap angkuh apabila mendesak Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletak jawatan hanya kerana prestasi BN tidak cemerlang dalam pilihan raya negeri Sabtu lalu. Menurut anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, Muhyiddin sendiri tidak meletakkan jawatan apabila partinya gagal menguasai banyak kursi dalam PRN terdahulu. Katanya, Muhyiddin angkuh apabila suruh Ahmad Zahid meletak jawatan. Apabila PN kalah teruk di PRN Melaka dan Johor, dia tidak letak jawatan. Dia kekal Presiden Bersatu sedangkan dia kluster mahkamah. Kemarin, Muhyiddin berkata dua pemimpin utama parti dalam kerajaan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, perlu meletakkan jawatan sebagai mengambil tanggungjawab atas prestasi mereka di 6 negeri yang menjalankan PRN. Anwar merupakan pengerusi PH merangkap Perdana Menteri, manakala Ahmad Zahid menjadi timbalannya. Muhyiddin juga menganggap PM membuat pekerjaan besar apabila menguasai semua kursi Dun di Terengganu dan hampir menyapu bersih di kursi Dun Kedah dan Kelantan. Bagaimanapun parti itu gagal merampas Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan di sebalik Pertambangan Ketara dalam bilangan kerusi yang dimenanginya. Selain Muhyiddin, gesaan agar Ahmad Zahid bertanggungjawab atas prestasi buruk BN itu turut disuarakan secara berlapik dari dalam parti itu sendiri. Kata Muhammad Puan, UMNO memang perlu mendapatkan semula sokongan pengundi Melayu dan ia boleh dilaksanakan melalui pembuktian tugas menteri-menteri dalam parti berkenaan. Speaker Dun Johor itu berkata, semua menteri UMNO mesti serius menjayakan agenda Melayu dan rakyat. Kuasa di tangan mereka. Sebab itu UMNO mesti kekal dalam kerajaan perpaduan. PHBN perlu mengukuhkan kerjasama. Ahmad Zahid sesuai memikul misi ini. Dia tidak perlu letak jawatan, jangan melata. Untuk rekod dalam PRN Melaka yang diadakan pada 20 November 2021, PN hanya berjaya memenangi 2 daripada 28 kursi Dun negeri berkenaan, manakala PH menguasai 5 yang lain. BN pula memenangi 21 kursi. Di Johor pula ada 56 kursi Dun dan BN memenangi 40 daripadanya, diikuti 13 lagi PH dan Muda. PN pula hanya memenangi baki 3 yang lain. Sikap abang besar sudah lama berlalu dan mentaliti ini perlu dikikis jika mahu gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional terus maju, kata Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad. Pengerusi PH Terengganu itu berkata, banyak pihak bertanya kenapa keputusan sangat mengecewakan bagi gabungan PHBN pada pilihan raya negeri Terengganu sehingga tidak memenangi satu kursi pun. Beliau berkata walaupun diakui Terengganu negeri PAS paling kuat, tetapi tidak mustahil boleh memenangi beberapa kursi jika strateginya betul dengan perancangan baik. Katanya untuk mencapai strategi yang baik, perlu diketepikan sikap dominasi abang besar dan bersikap terbuka menerima kelebihan tertentu rakan yang dianggap agak baru atau tidak begitu besar. Sebagai contoh, sebuah hospital besar walaupun ramai doktornya, tidak semestinya mempunyai pakar terbaik untuk mengubati penyakit. Di sinilah perlunya mengakui kelebihan tertentu rakan gabungan dalam menghadapi pengundi di kawasan bandar serta pengundi campuran dan jangan mengamal sikap abang besar. Raja Kamarul Bahrain berkata, kelebihan PH adalah di kawasan pengundi bandar yang juga memiliki pengundi campuran. Katanya prinsip konsep itu dipersetujui di peringkat awal tetapi malangnya tidak dilaksanakan dan kerusi campuran seperti Dun Bandar dan Cukai yang mempunyai pengundi bandar dan campuran tidak diberi kepada amanah atau PKR. Katanya ini adalah kesilapan yang besar dan kita hilang peluang memenangi kerusi seperti ini yang mana PH mempunyai kelebihan. Contoh yang paling relevan adalah kursi urban dan campuran Dun Kota Lama di Kelantan yang mana calon amanah berjaya memenangi kerusi di negeri PAS dominan lebih 30 tahun walaupun Dr. Hafizah Mustaqim bukan orang Kelantan. Dengan strategi yang baik, PH boleh menang kursi di Kota Baru dan kalau yang sama dilakukan di Kuala Terengganu, tidak mustahil kejayaan sama boleh dicapai. Raja Kamarul Bahrain berkata beliau juga tidak terkejut dengan keputusan PRN di Terengganu tetapi amat kecewa. Katanya sikap lebih inklusif menghormati sesama kita dan bukan sikap abang besar perlu diwujudkan dalam gabungan BNPH di negeri Terengganu. Bekas pengerusi UMNO Terengganu, Tan Sri Idris Yusof mahu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bertanggungjawab atas kekalahan besar dialami Barisan Nasional pada pilihan raya negeri di 6 negeri pada Sabtu. Menerusi satu hantaran ringkas di laman sosial Facebooknya pada Ahad, Idris mahu menggesa Ahmad Zahid meletakkan jawatan tertinggi yang disandangnya di dalam parti itu. Katanya UMNO kalah teruk di PRN semalam. UMNO kalah 100% di Terengganu. Zahid Hamidi perlu letak jawatan. Keputusan PRN di 6 negeri menyaksikan BN merekodkan kekalahan terburuk dalam sejarah apabila parti itu hanya memenangi 19 kursi Dewan Undangan Negeri daripada 108 kursi yang ditandingi. Di Selangor, BN hanya memenangi 4 kursi, Negeri Sembilan 13, masing-masing 1 kursi di Pulau Pinang dan Kelantan.
manakala tiada kerusi dimenangi di Kedah dan Terengganu. Lebih mengejutkan apabila kerusi yang disandang dua bekas menteri besar Terengganu iaitu di Dun Kija dan Seberang Takir serta beberapa kubu kuat KPN di Hulu Besut, Jatik, Kuala Besut, Temelong, Batu Rakit, Bukit Besi, Air Putih dan Langkap turut tumbang dalam PRN itu. Kesemua 10 kursi tersebut termasuk dalam kursi-kursi yang dimenangi BN di Terengganu pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.